dia. Boleh sentuh sikit pengalaman di Vietnam, cabaran di Vietnam? Saya berada di Vietnam, iaitu saya bertugas di bahagian attaché pertahanan. Di sana selama 7 tahun. Jadi pengalaman saya di sana, orang kata banyaklah, orang kata macam mana nak menjalinkan hubungan rapat antara kita dengan masyarakat kerajaan Malaysia dengan kerajaan Vietnam dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi ketenteraan. Itu dia. Kita menjalankan program-program kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk membentuk rakat ASEAN, dipanggil. Rakat kerjasama ASEAN dari segi politik, ekonomi dan juga keselamatan. Boleh sentuh sedikit komuniti Islam, masjid di Vietnam? Tempat saya di Hanoi sana, dia ada satu masjid, dipanggil masjid Pakistan, Masjid Hijau. Di selatan Vietnam kita ada 2-3 masjid lah, masjid daripada masyarakat Cham. Tapi di Hanoi sana ada satu masjid saja yang dikendalikan oleh pihak kedutaan seluruh Malaysia. Kita seluruh dunia yang beragama Islam, kita kendalikan masjid tu dengan secara bergila-gila. Ada turn kita. Tapi untuk di Vietnam, banyakkan di selatan, iaitu di Ho Chi Minh City ataupun Saigon dulu, masyarakat Kemboja atau masyarakat Cham banyak lagi. Terdapat lagi masjid-masjid yang masih aktif menjalankan aktiviti dakwah dan sebagainya. Pernah jumpa pendakwah Malaysia di kampung-kampung Vietnam? Banyak pendakwah Malaysia yang datang ke sana, terutama sekali masyarakat tabligh. Tabligh datang ke sana memberi pelajaran, memberi tunjuk ajar, memberi sumbangan dan sebagainya. Banyak juga syarikat-syarikat korporat daripada Malaysia datang ke Vietnam, datang ke Laos, datang ke Kamboja memberi sumbangan dalam bentuk material. Seperti kita kata, kalau di selatan tu kita banyak gunakan untuk gali perigi di Kamboja, perigi pakai pipe boring tu. Banyak syarikat korporat daripada Malaysia datang. Oh, pernah terlibat dengan aktiviti galian telaga? Ya, ya. Bagaimana dengan korban di sana? Ibarat korban di Vietnam ni, terutama sekali masyarakat Cham di bawah ni, dia orang ni ibaratnya orang kata dari segi untuk dapatkan bahan mentah, lembu apa semua tu senang dapat. Tapi nak mengendalikan oleh masyarakat Islam di sana, dia mesti mendapat kelulusan. Kalau kita macam kelulusan pihak veterina pihak berkuasa tempatan dahulu. PBT yang membuatkan berapa banyak binatang untuk dikorban, diagihkan. Sebab apa? Dia untuk menjaga dari segi kesihatan, supaya tidak ada berlakunya wabak penyakit dan sebagainya. Tapi dari segi itu kerajaan Vietnam tidak menghalang. Orang kata masyarakat Islam nak berkorban, nak berpuasa, merayakan apa-apa perayaan dari Islam, tak ada masalah selama saya duduk di sana. Okey, soalan terakhir, kenangan manis di Vietnam. Kenangan manis di Vietnam ni, saya datang tu masa tu tahun 97. Bandar Raya Hanoi, penduduk dia lebih kurang ada 6 juta. Traffic light pun tak ada. Bayangkan 6 juta penduduk, traffic light tak ada. Bunyi horn kereta daripada pagi sampai ke pagi besok 24 jam. Motosikal ibaratkan macam semut di jalan raya. Itulah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan. Walau macam mana pun dari segi ekonomi Vietnam, dia membangun terlalu cepat berbanding dengan negara Asia yang lain. Sebab konsep hidup rakyat dia bekerja untuk nafkah hidup dia. Itu dia. Last sekali. Ya, tuan. Kenangan manis ataupun suka duka berkhidmat sebagai tentera. Dalam tentera ni kita banyak kata suka duka dia lah. Terutama sekali dalam korisik kita. Saya dalam korisik kata. Saya berkhidmat lebih daripada 23 tahun. 4 jeneral kata. Terlibat kata saya khidmat kata. Tapi kenangan manis kita banyak yang kita buat itu kata berjaya dari segi pelaksanaan dia. Apabila sesuatu benda perisikan yang kita buat tu berjaya dari segi pelaksanaan dia, kita rasa teramat gembira. Itu dia dalam tentera. Saya rasa pengalaman yang tak dapat kita lupakan. Dia kata, satu profession kerjaya yang paling baik bagi saya adalah kerjaya tentera. Sebab dia punya disiplin untuk hidup kita
menjadi orang awam nanti, kita tetap menggunakan disiplin yang kita pelajari. Ada anak yang mengikut. Buat masa sekarang anak saya tak ada. Tak mengikut jejak saya sebagai anggota tentera. Banyakkan bercebur dalam bidang yang berbeza. Bagaimana terlibat peringkat awal bekerja sebagai tentera? Dulu masa tahun 80-an dulu, awal tahun 80-an dulu. Masa tu ancaman keselamatan pada negara kita ni, ancaman dalaman dan juga luaran terlalu tinggi. Kita menghadapi masalah dengan PKM masa tu, masalah pula dengan Vietnam, dia panggil ancaman daripada Vietnam, daripada China, dia cuba menaluki negara kita. Masa tu orang kata Majlis Keselamatan Negara, tak silap saya masa tu, mewawarkan volunteer kepada penduduk Malaysia, siapa yang sanggup berada di barisan hadapan. Saya masih ingat lagi. Jadi daripada situ kita terasa kita dicabar untuk berkhidmat dengan pihak Angkatan Tentera. Terima kasih Tuan. Ya, Saya ucapkan semoga Tuan sejahtera, sehat, berjaya dalam bisnes, berjaya dengan anak-anak, dan jasa Tuan kepada negara amat besar. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Tuan. Sama jumpa lagi. InsyaAllah.